Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Tauhid tahun 5, iaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Pada hari ini insyaAllah kita akan cover topik, subtopik iaitu unit 1.1, iaitu hukum beriman kepada qada dan qadar. Unit 1.2, dalil beriman kepada qada dan qadar, dan seterusnya, apakah maksud beriman kepada qada dan qadar itu, insya-Allah. Okey, kita terus pergi kepada mata pelajaran kita pada hari ini. Unit 1.1, hukum beriman kepada qada dan qadar. Di sini kita dapat lihat perbualan ataupun dialog antara dua orang, seorang perempuan dan seorang lelaki. Seorang perempuan ini bertanya kepada abangnya, "Abang, apakah hukum beriman kepada qada dan qadar?" Jawab abangnya, "Hukum beriman kepada qada dan qadar adalah wajib kerana ia termasuk dalam rukun iman yang keenam." Jadi, hukum beriman kepada qada dan qadar adalah wajib. Kerana apa? Kerana beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Okey, kita pergi kepada unit 1.2, iaitu dalil beriman kepada qada dan qadar. Apakah dalil beriman kepada qada dan qadar ini? Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Shadaqallahul azim." Surah Al-Qamar ayat ke-49. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir, iaitu yang telah ditentukan. Apa yang kita boleh faham pada ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan tiap-tiap sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan takdirnya. Okey, kita terus pergi kepada unit yang seterusnya, iaitu unit yang kedua, iaitu maksud beriman kepada qada dan qadar. Maksud beriman kepada qada dan qadar ini kita boleh faham dengan 6 perkara ini. Yang pertama, beriman kepada qada dan qadar bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Jadi untuk kita beriman kepada qada dan qadar ini, kita kena yakin bahawa segala sesuatu yang berlaku adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap orang Islam wajib juga mempercayai bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah yang termaktub sejak azali. Jadi orang Islam wajib percaya dan yakin bahawa setiap yang berlaku telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Yang ketiga, segala yang berlaku dalam alam ini, sama ada baik ataupun buruk, telah ditentukan oleh Allah dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman. Kita kena percaya tentang beriman kepada qada dan qadar ini. Kita kena yakin bahawa segala yang berlaku Allah telah tentukan dengan keadilannya tanpa kezaliman. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Dan segala perkara yang buruk berlaku, kita perlu redha dan yakin bahawa itu adalah ujian dan akan menggandakan pahala kita lagi. Bukan ujian untuk Allah menzalim diri kita, bukan. Tetapi dengan ujian yang Allah bagi kepada kita adalah untuk menggandakan lagi pahala-pahala kita dan untuk mengampunkan segala-gala dosa yang kita lakukan. Okey, seterusnya yang keempat, setiap manusia wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi dengan beriman kepada qada dan qadar,
kita perlu berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk capai apa yang kita cita-citakan. Yang kelima, sekiranya apa yang dicita-citakan masih tidak tercapai, walaupun manusia telah berusaha, berikhtiar dan berdoa, maka perlu diyakini bahawa ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Okey, setelah kita berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk capai apa yang kita cita-citakan, tetapi apa yang kita doa itu Allah tidak makbulkan. Apa yang kita cita-citakan itu tidak terjadi. Jadi sebagai orang Islam, kita perlu redha dan percaya ataupun yakin setiap yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Okey, yang terakhir dan yang keenam, manusia hendaklah sentiasa bersangka baik kepada Allah dalam perkara qada dan qadar. Untuk mempercayai maksud qada dan qadar ini, kita perlu bersangka baik kepada Allah. Setiap apa yang berlaku, Allah telah tentukan. Kita bersangka baik kepada Allah, redha, dan kita perlu teruskan hidup walau apa-apa ujian yang menimpa kita semua. Alhamdulillah, selesai PDPR kita pada hari ini, iaitu kita telah mempelajari tentang apakah hukum beriman kepada qada dan qadar, apakah dalil beriman kepada qada dan qadar, dan seterusnya kita telah masuk kepada unit yang kedua, iaitu apakah maksud beriman kepada qada dan qadar. InsyaAllah pada video yang seterusnya kita akan cover topik-topik yang akan kita bincangkan bersama-sama. Oleh itu, Ustaz harap apa yang kita bincangkan pada hari ini semua dapat ambil iktibar dan ambil take note apa-apa yang telah Ustaz terangkan. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.